jadi sengau sikit, cikgu sesemu. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka dahulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi cikgu ulang kali terakhir, ambil serius kelas kita pada malam ni sebab cikgu akan jawab soalan-soalan spot. Bila cikgu cakap soalan-soalan spot, bentuk dia boleh jadi bentuk yang sama, mungkin diubah nombor saja, mungkin soalan tu terus sebiji, siapa tahu. Okey. Jadi cikgu tahu ramai lagi yang akan exam pada minggu hadapan. Jadi mungkinlah soalan ni boleh bincang satu kelas je. Jadi boleh fokus betul-betul. Okey. Jadi soalan ni cikgu takkan bagi dalam grup. Soalan ni cikgu takkan bagi dalam grup. Cikgu ada bagi satu set, cikgu nak kamu buat set tu. Yang ini cikgu tak bagi dalam grup. Okey, jadi kita pergi kepada kita punya UASA. Apa yang dimaksudkan dengan UASA? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ujian sesi akhir akademik. Okey, bagus. Ujian akhir sesi akademik. Okey. Kat sini cikgu ajar kamu cara nak skor. Okey, dalam UASA kamu kena faham kamu ada masa 2 jam sahaja. Kamu ada masa 2 jam sahaja. 2 jam untuk jawab soalan matematik tak lama. 2 jam untuk jawab soalan matematik tak lama. Okey. Jadi bila cikgu bercakap tentang 2 jam, kamu kena pastikan masa tu disusun dengan kemas. Okey, UASA terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah bahagian A. Yang kedua adalah bahagian B. Bahagian B. Dan kita pergi kepada yang terakhir, bahagian C. Kita ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A adalah soalan objektif. Soalan objektif, kalau kamu tahu cara jawab, kalau kamu tak tahu cara jawab, kamu still boleh jawab. Sebab apa? Sebab dia adalah pilihan jawapan A, B, C, D. Tu objektif. Tak tahu, kamu boleh letak. Mana tahu betul? Kamu tahu, tapi kamu jawab. Mana tahu, boleh jadi salah juga. Sebab apa? Sebab dia objektif. Sekali kamu bulat A, kalau A tu jawapan dia, dikira betul. Walaupun kamu tak tahu pun isi tentang soalan tu. Itu adalah untuk bahagian A. Okey. Bahagian A dia ada 20 markah. Bahagian A ada 20 markah. Ada 20 soalan, setiap soalan 1 markah. Habis bahagian A. Jelas ke semua bahagian A? Boleh faham? Boleh. Okey. Bahagian B ni tolonglah. Bahagian B kita pergi kepada soalan subjektif. Bahagian B dengan C dia pergi kepada dua-dua soalan subjektif. Bahagian B dengan C ni subjektif. Subjektif ni maksudnya apa? Maksudnya walaupun jawapan kamu salah, tapi kamu ada jalan kerja, kamu berhak dapat markah. Dengan syarat jalan kerja tu bertepatan lah. Okey, itu yang dimaksudkan dengan subjektif. Jawapan salah, tapi boleh dapat markah daripada jalan kerja. Itu maksud subjektif. Okey, bahagian B dekat sini dia ada 20 markah. Dan untuk bahagian B, semua dekat sini kita panggil dia soalan asas. Soalan dia adalah soalan asas. Dia tanya dasar sahaja. Dia tak pusing terbalik. Dia tak ada nak orang kata apa? Dia tak ada cara nak pusing sini. Dia tanya direct. Itu maksud soalan asas. Soalan yang direct. 1 tambah 1 dapat berapa? 2. Kamu dapat 2 betul, 1 markah. Itu maksud bahagian B. Tapi bahagian C dia ada soalan tahap dia
sederhana dan sukar. Kita cakap dia sederhana je. Okey. Jadi dekat bahagian C kita ada 60 markah. Tolong cikgu tambahkan 20 tambah 20 tambah 60. 20 tambah 20 tambah 60 dapat berapa? Siapa boleh bagi tahu? Berapa markah semua? 100. Okey, pandai. Kita ada 100 markah. Jadi, apa yang cikgu cuba sampaikan ni? 1 markah menandakan 1%. 1 markah kamu jangan main-main. 1 markah adalah untuk 1%. 1%. Kalau soalan tu 3 markah, tiba-tiba kamu nak daripada fail nak pergi kepada lulus, kamu punya 37%. Kamu nak 3 markah je lagi. Tapi kamu membazir, kamu tak jawab. Sebab apa? Sebab kamu rasa, tak apalah, aku tak boleh jawab soalan ni, aku jawab soalan lain lah, aku tinggalkan kosong lah. Siapa fikir macam tu, mula berubah daripada sekarang. Sebab apa? Sebab satu soalan, 1 markah menandakan 1%. Cuba bayangkan, soalan tu senang. Cikgu akan tunjukkan soalan dia. Soalan dia senang je. Kita pergi kepada bahagian B. Kita tak jawab bahagian A, kita jawab bahagian B. Kalaulah minggu depan, kamu sempat pergi kepada kelas kita kan, hari Rabu kan, kamu boleh exam lagi kan. Cikgu akan habiskan bahagian C juga. Okey, jadi tengok. Tengok kepada soalan nombor 1 kan, masing-masing boleh jawab. Poligon dia ada banyak jenis. Yang pertama dia kat sini pentagon. Pentagon ada berapa sisi semua? Cikgu nak tanya, pentagon ada berapa sisi? 5. Pentagon ada 5 sisi. Dekagon ada berapa sisi? Tahu? Dekagon ada berapa sisi? 10. Ya, 10. Ini kita panggil soalan asas. Kalau kamu tak tahu menandakan, kamu tak tahu asas bab tu. Tak tahu asas ni maksudnya tak masuk kira-kira. Maksudnya asas tu adalah dasar bab. Jadi dekat sini kamu dah tahu, tak payah nak kira pun. Kamu kena tahu je. Macam nak tahu? Kena baca, kena study balik. Senang je. Bila kamu tahu pentagon tu 5, dekagon tu 10, kamu dah dapat 2 markah. 2 markah kat sini maksudnya apa? 2%. Kalau kamu lagi 2% nak A, kamu main-main dekat sini, kamu hilang dah 2%. Kalau kamu lagi 2% nak lulus, kamu main-main dekat sini, kamu akan terus gagal. Jangan main-main. Dia bukan macam SPM. SPM 1 markah 0.5%. Benda dia 0.3, 0.6% macam tu. Tapi dalam UASA 1 markah 1%. Dan kita pergi kepada hari ini adalah bahagian B dahulu. Bahagian B dekat sini, siapa yang tak tahu, dia dalam keadaan yang kurang lagi ulang kaji. Bahagian B semua adalah tentang soalan asas. Soalan asas. Kamu ada berapa bab? Ada 12. 12 ke 13, cikgu lupa. Cuba untuk study asas sahaja. Asas. Pastikan setiap bab kamu dah go through dia punya asas. Okey, habis dekat situ. Sebagai contoh, kita pergi kepada soalan 1A. Ini soalan asas. Ini adalah soalan asas. Pentagon 5 sisi, dekagon 10 sisi. Dia tanya tu je. Dah dapat 2%. Jelas ke semua penjelasan daripada cikgu? Boleh faham? Okey, bagus. Jadi ingat, bila kita mula-mula dapat kertas, kita pastikan bahagian B kita tak hilang markah. Okey, soalan 1 dah selesai. Okey, kita pergi pula kepada B. Kita pergi pula kepada B. Tadi kita dah jawab. Kita dah dapat 2 markah. Kita pergi kepada soalan B. Kita pergi kepada soalan B. Okey. Soalan B dekat sini adalah kamu kena bulatkan mana satu yang betul. Bulatkan saiz sudut pengeluaran yang betul bagi bilangan sisi yang diberikan. Okey. Macam cikgu bagi tahu, cikgu takkan buat. Cikgu akan bagi kamu masa 1 minit untuk buat. Okey, jadi sekarang cikgu bagi masa 1 minit untuk kamu selesaikan. Apa jawapan dia untuk ni? Ni 1%, ini 2%. Cikgu tak cakap 2 markah, cikgu terus cakap 2%.
Okey, cuba selesaikan. Kalau sisi dia 8, berapa sudut pengeluaran? Kalau sisi dia 6, berapa sudut pengeluaran? Cuba buat. Cuba buat. Satu minit je tau. Tak perlu hantar dekat cikgu Untuk bahagian B tak perlu hantar dekat cikgu. Aiden dapat tak? Dapat. Okey. Cikgu bagi tips. Bentuk poligon, pentagon ke apa-apa yang cakap pasal poligon. Poligon ni dia adalah sesuatu yang tertutup. Sesuatu yang tertutup. Bila cikgu cakap dia tertutup, maksudnya dia ada sudut belah dalam, dia ada sudut belah luar. Mana sudut belah dalam? Ni yang warna biru cikgu tunjuk ni. Ni warna biru ni semua adalah sudut yang belah dalam. Warna biru tu sudut belah dalam. Sudut belah luar ni macam mana? Sudut belah luar adalah apabila kita bentukkan kepada satu garis lurus. Kalau kamu nak buat, okey, tu garis lurus dia. Kalau kamu nak buat ke sini pun tak ada masalah. Ni garis lurus dia. Ni garis lurus dia. Ini garis lurus dia. Asalkan dia membentuk satu garis lurus. Mana sudut dekat belah luar? Sudut belah luar yang warna hijau ni, yang warna hijau ni, yang warna hijau ni, yang warna hijau ni. Kalau kita nak cari jumlah sudut pedalaman, dia ada formula dia. Mana sudut pedalaman? Sudut ni, sudut ni, sudut ni, sudut ni, sudut ni. Sudut yang warna biru. Tolak 2 darab 180. Ini formula dia untuk cari jumlah sudut belah dalam. Kalau sudut belah luar, formula dia N per silap. Sudah perlu bagi. Okey, kalau sudut belah luar kita buat 360 per dengan N. N tu apa? N tu adalah sisi. Okey. Okey. Ni nota, ni nota. Ni adalah nota. Okey, cuba buat. Okey. Dapat tak dapat tu? Cikgu nak tanya tu. Dapat tak dapat? Dapat. Bagus. Okey. Sebab tu cikgu cakap soalan asas. Ini adalah soalan asas. Cikgu, saya tak tahulah macam mana nak buat. Soalan ni sangat-sangat senang. Kalau dia kata sudut belah luar, kita pakai 360 per dengan N. Siapa tak tahu benda ni, dia tak dapat buat. Siapa tak tahu benda ni, dia tak dapat buat. Tapi siapa yang tahu pasal ni, dia dapat buat. Macam mana? 360 ni adalah formula per N. N tu apa? N tu cikgu dah bagi tahu dah sisi. Jadi 360 untuk yang pertama, sisi dia 8. 360 bahagi dengan 8. Okey, cuba masing-masing tekan kalkulator. 360 bahagi dengan 8 dapat berapa? 45. Ya, 45. Dekat sini kita dapat dah 45. Kalau kita pergi pula yang kedua, 360 bahagi dengan 6. Jadi dekat sini, cuba tekan kalkulator, kita dapat berapa? 60. Okey, jadi kita dah dapat markah. 2 markah menandakan 2%. Tak susah. Ini sahaja yang kita pakai. Ini sahaja yang kita pakai. Sebab itulah cikgu cakap, ni adalah soalan-soalan asas. Cikgu tak tahulah macam mana kita nak tahu sudut pengeluaran. Siapa tak tahu dalam kertas kita punya UASA, dia ada formula. Dia ada formula. Mana tu formula dia? Kejap mana? 360 bahagi dengan N. Luas trapezium, lilitan, luas bulatan, panjang lengkuk, sudut cangkung, isi padukun, hasil tambah. Dia tak bagi. Dia just bagi sudut belah dalam sahaja. Sebab, kenapa dia tak bagi? Sebab sudut tu adalah senang. Senang nak hafal. Jadi dia adalah 360 bahagi dengan
N tu apa? N tu adalah sisi. Jadi yang ni kita berhenti tadi. Jadi kalau kamu tahu dia punya asas je, kamu dah dapat 4%. 4 markah 4%. Okey. Selesai soalan A dengan selesai soalan B. Kalau keluar dalam exam soalan ni, kamu beruntunglah sebab kamu dah study dah hari ni. Jelas ke untuk yang bahagian soalan nombor 1A dan 1B? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan 2A. Okey, cuba tik mana kamu rasa jawapan yang betul. Mana satu kongruen? Mana satu kongruen agak-agak? Apple ke gelas? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apple ke gelas kongruen? Gelas. Pandai. Kongruen. Tengok, ni soalan Gelas. asas. Kongruen. Kongruen adalah bentuk yang sama. Objek yang sama. Bentuk yang sama daripada dia punya segi saiz, daripada segi dia punya sisi, daripada segi dia punya objek. Cumanya dia terbalik sahaja. Dia terbalik sahaja. Jadi siapa yang jawab Apple ni kongruen, dia dah membazir sebanyak 1%. Tapi kalau orang tu tahu dia kongruen ni, cawan ni kongruen, dia tik dekat sini, maksudnya dia dah ada 1%. Kalau kamu soalan 1 tadi, 1A, 1B, 2A dah betul, kamu dah ada 5%. Habis dekat sini. Jelas ke untuk 2A? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan B. Yang ni. Ini 3 markah. Ini 3 markah. Ingat, tak ada pengiraan pun. Kalau kamu tahu, kamu dapat markah. Kalau kamu tak tahu, kamu tak dapat markah. Itu maksud bahagian B. Tak ada kira-kira sangat pun. Okey, jadi cikgu bagi masa 1 minit. 3%. Soalan ni, soalan ni markah dia adalah 3/100. Cuba selesaikan. Apa tu domain dia? Apa tu julat dia? Tak payah hantar dekat cikgu. Sebab cikgu bagi masa 1 minit je. Siapa yang tahu maksudnya dia dah study. Siapa yang dia tak tahu maksudnya dia dalam kondisi bahaya. Sebab apa? Dia dah hilang 3%. Okay, cikgu bagi masa 1 minit untuk kamu berfikir. Cuba selesaikan. Ikut tanya diri kamu. Aku tahu tak benda ni? Okey. Sambil-sambil buat tu cuba tanya diri kita. Kita tahu tak benda ni? Satu minit tau. Tepat pukul 8.59. Cikgu akan tunjukkan. Okey, habis sudah masa yang diberikan. 3%. Markah kita kat sini 3%. Cikgu dah bagi tahu awal-awal dah. Kod-kod set ni yang masuk. Maksudnya kamu beruntung. Kalau bukan bermaksud kamu rugi, kamu untung juga. Sebab apa? Sebab kamu dah study juga. Okey, jadi kita pergi kepada soalan dekat depan. Domain ni apa? Domain ni domain dia. Ni domain dia. Jadi domain ni 1, 2, 3, 4. Jadi ni 1, 2, 3, 4. Jadi ini je. Ini sahaja. Itulah jawapan untuk domain. Yang sebelah ni apa? Kalau sini domain, sini adalah kodomain. Kodomain ni apa? Ambil semua nilai. 1, 4, 9, 16, 25. 1, 4, 9, 16, 25. Jadi bawalah pergi ke kodomain. Tak ada kira-kira. Kamu tahu dapat markah. Kamu tak tahu tak dapat markah. Tapi yang ni dia tanya asas je. Okey. Lepas tu objek dia mana? Objek dia
objek nama lain bagi domain. Jadi objek dia apa? 1, 2, 3, 4. Jadi ambil 1, 2, 3, 4 pergi dekat objek. Lepas tu image dia mana? Kalau ni objek, ini adalah image kita. Image kita apa? 1, 4, 9, 16, 25. 1, 4, 9, 16, 25. Sampai situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Okey. Jadi dekat sini, dia tanya pula. Julat. Julat tu apa? Julat adalah belah kodomen yang ada anak panah. 1, 4, 9, 16. Jadi dekat sini 1, 4, 9, 16. Kita bawalah pergi dekat julat. Siapa tahu dia dapat markah. Siapa tak tahu dia tolak markah. Jadi dekat sini, daripada sini kita dah dapat markah sebanyak 3%. 3 markah. Jelas ke semua? Boleh faham? Okay. Boleh. Bagus. Okey, habis dekat sini kita pergi pula kepada soalan 3A. 2%. Soalan yang sangat-sangat mudah. Cikgu bagi kamu masa untuk 1 minit. Cuba selesaikan. Cuba. Bagi masa. Bagi masa kamu baca soalan ni, hadamkan soalan ni. Siapa ada idea, dia beruntung. Siapa tak ada idea, maksudnya dia kena study lagi. Study lagi. Kalau kamu anggap UASA ni main-main, sampai bila kita nak anggap pelajaran kita tu satu benda yang main-main? Cikgu. Dia bagi kertas. Cikgu. Okey, 1 minit. Cuba selesaikan. Tepat pukul 9, 2 minit, cikgu akan tunjukkan. Katakan ni. Ni bab apa? Siapa tahu? Aiden, ni bab apa Aiden? 13. Ya. Ni bab set. Assalamualaikum cikgu. Ya. Set yang cikgu bagi ni cikgu Ya. ada bagi kat grup ke? Apa? Set yang cikgu bagi ni soalan yang cikgu tunjuk ni ada bagi kat grup ke? Tak. Cikgu tak bagi. Tak bagi. Terima kasih cikgu. Okey. Yang cikgu bagi set lain. Set ni tak boleh bagi. Siapa usaha dia dapat. Malam ni je. Malam ni je. Okey. Jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, kita pergi kepada soalan 3A. Satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan harmoni. Okey, kita ada perkataan harmoni. Huruf konsonan. Huruf konsonan tu apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu huruf konsonan tu apa? Selain daripada A, E, I, O, U. Ya, selain daripada A, E, I, O, U, stop. Jadi dekat sini kita ada H, kita ada R, kita ada M, kita ada N. Jadi kita ada 4. Kita bawa aja anak panah pergi kepada 4. Habis dekat situ. Okey, huruf vokal. Kita pergi pula kepada huruf vokal. Huruf vokal, kita tengok A, E, I, O, U. Dekat sini ada A, O, I. Ada 3. Maksudnya kita bawa dia pergi dekat 3. Jadi 3A, itu je dia tanya. Itu sahaja dia tanya. Markah dia berapa? Markah dia 2. Maksudnya daripada soalan ni kamu dah dapat 2%. Tapi siapa yang tak tahu pasal huruf vokal, tak tahu juga huruf konsonan tu apa, huruf vokal tu apa, dia dah hilang sebanyak 2%. Kita jawab mudah-mudah je. Kalau kamu kumpul tadi daripada nombor 1, kita dah dapat 10% dah markah kita. 3A. Jelas ke semua? 3A boleh faham? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula. Dekat sini kita ada 2 markah. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Dekat sini, cikgu bagi kamu masa untuk hadam betul-betul soalan dia. Okey, yang ni cikgu bagi masa 2 minit. Okey, kejap semua. Cikgu kita jawab nombor 1 dulu. Kita jawab nombor 1 dulu.
Kita jawab nombor 1 dulu. Okey, untuk bahagian B, kalau kamu tak tahu jangan tinggal tau. Sebab apa? Sebab dia pilihan jawapan juga. Cumanya dia dalam keadaan subjektif. Dia dalam keadaan subjektif. Dan soalan dia senang-senang. Okey, cikgu bagi masa 1 minit. Siapa yang tahu benda ni, dia dapat buat. Siapa tak tahu, dia tak dapat nak buat. Okay. Cuba selesaikan. Aiden, ada idea tak tu Aiden? Fikir lagi cikgu. Ada idea? Tengah fikir lagi. Tengah fikir. Okey, cikgu bagi. Pernyataan ni, kita tengok pernyataan ni. Jika 3 orang murid mengulang kaji selama 9 jam seminggu. Apa maksud murid dengan ulang kaji ni? Okey, kamu kena faham cara nak baca data ni. Ini bilangan murid. Ini bilangan ulang kaji berapa jam. 4 orang murid dah telah mengulang kaji sebanyak 7 jam. Jadi kita ada bilangan murid. Lepas tu jumlah jam ulang kaji. Masa mengulang kaji. Masa ulang kaji. Okey. Jadi dekat sini, daripada data ni kita belajar cara nak baca. 4 orang murid telah mengulang kaji sebanyak 7 jam. Kita tulislah 4 orang murid 7 jam. Dekat sini kita ada 6 orang murid yang telah mengulang kaji sebanyak 8 jam. Tulislah 6 orang murid sebanyak 8 jam. Kemudian 9 untuk 9 jam berapa? Kita baca balik. Jika 3 orang murid mengulang kaji selama 9 jam. Maksudnya kita ada satu graf dekat sini, kita tarik daripada 3. 3 orang murid mengulang kaji sebanyak 9 jam. Akhir sekali. Akhir sekali. 2 orang murid mengulang kaji sebanyak 10 jam. Inilah data yang kita nak. Hari tu kita belajar daripada data buat benda ni. Carta palang ni. Sekarang daripada carta palang kita belajar cara nak keluarkan data. Okey, sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Cara nak keluarkan data, boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi soalan ni tentang apa? Nilai min masa mengulang kaji 8.2 jam. Itu untuk P. Kalau untuk Q, nilai min masa mengulang kaji ialah 8 jam. Jadi yang kamu kena tanya diri kamu, kamu tahu tak min tu apa? Min tu purata. Kamu tahu tak macam mana nak cari purata kalau ada kekerapan? Mana kekerapan dia? Kekerapan dia adalah pada bilangan murid. Okey, itu je. Jadi mana formula? Okey, formula untuk min sudah diberi dekat atas. Okey, formula untuk min dah diberi dekat atas. Cikgu tengok sekejap. Tak ada. Tak ada, tak apalah. Sorry. Okey, kalau tak ada kamu kena ingat. Kalau tak ada kamu kena ingat. Okey, formula untuk min kalau ada kekerapan, ni sambil-sambil tu salin lah. Salin. Jumlah data darab kekerapan. Data darab kekerapan. Bahagi dengan jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan. Jadi jumlah data dia mana? Data ni adalah tentang masa mengulang kaji. Ni adalah dia punya data. Kekerapan dia mana? Kekerapan ni adalah tentang bilangan murid. Ni kekerapan dia. Jadi ambil data 2 ni. Data dia 4 dengan 7. Jadi 4 darab 7. Tambah. Ni kita dah buat dah. 6 darab 8. 6 darab dengan 8. Tambah. 3 darab dengan 9. 3 darab dengan 9. Tambah. Akhir sekali 2 darab dengan 10.
Per dengan berapa? Jumlah kekerapan itu adalah bilangan data dia. Maksudnya bilangan murid dia. 4, 6, 3, 2. 4 tambah 6 tambah 3 tambah 2. Cuba kamu kira dapat berapa? Kira yang atas dulu. Cikgu nak tengok. Masing-masing tekan kalkulator betul-betul tak? Cuba buat kan. Okay, cikgu bagi masa 1 minit je. Cuba kira. Maksudnya dekat sini kita dah belajar. Kita dah ulang kaji balik cara mencari min. Cara mencari purata. Cuba tahu cuba. Okey. Sorry, cikgu terkeluar. Tadi laptop crash. Ya ke? Tu ada masuk tu Wan Rifki Adam. Ni pun ayah saya. Okey. Okey, jadi kita selesaikan. Cara nak selesaikannya adalah selesaikan yang atas dulu. Atas adalah yang ni. Kamu selesaikan yang atas dulu, kita akan dapat 123. Lepas tu selesaikan belah bawah. 4 tambah 6 tambah 3 tambah 2. Kita dapat 15. 123 bahagi dengan 15. Okey, 123 bahagi dengan 15. Dapat berapa semua? 8.2. 8.2. Jadi ini sahaja nilai benda maklumat yang kamu kena ada. Ingat, siapa yang tak ambil perhatian apa yang ada dalam kertas ni, tak takut-takut keluar masa exam kamu yang rugi. Jadi sekurang-kurangnya ambillah sikit. Kurang-kurangnya kita dah study balik cara mengulang kaji untuk kiraan min, iaitu purata. Jadi kita ada 8.2. Kalau dekat sini 8 jam, dekat sini 8.2 jam. Jadi bulatkan P, 1 markah, 1%. Jangan membazir. Kalau tak tahu sangat pun, kamu bulatkan je mana yang kamu rasa betul. P ke Q? Tapi kalau boleh kita kira lah. Sebab apa? Sebab kita tak nak membazir walaupun 1 markah dekat bahagian B ni. Habis dekat sini. Okey. Habis. Kita pergi. Okey, jelas ke cara nak kira min ni? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Ambil yang cikgu bagi tahu semua ni. Okey, kemudian dekat sini kita nak kena tanya diri kita. Kita pergi kepada R dengan S. Kita nak kena tanya diri kita apa? Kita nak kena tanya, kita tahu tak? Kita tengok R ni. R, jika 3 orang murid mengulang kaji selama 9 jam seminggu, nilai median masa mengulang kaji adalah 9 jam. Maksudnya di soal tentang median. Ni 9 jam. Kalau yang ni median dia adalah 8 jam. Sekarang, kamu tanya diri kamu elok-elok. Kamu tanya diri kamu. Kamu tanya apa? Kamu tanya, aku tahu tak median tu apa? Tu yang pertama. Yang kedua, kalau median ada kekerapan, aku dah study ke belum? Itu yang kamu kena tanya. Itulah yang kamu kena tanya. Sebab apa? Sebab kalau kamu tak tahu, maksudnya kamu kurang lagi ulang kaji. Kamu perlu lebih lagi ulang kaji. Ni cikgu bagi malam ni, kod-kod masuk. Cikgu bagi malam ni kod-kod masuk. Masuk data sebiji ke? Entah diubah sikit ke? Okey. Cikgu bagi masa masing-masing untuk cari apakah, macam mana nak cari nilai median daripada data yang diberikan. Okey. Okey, cuba buat. Ni cikgu dah ajar dah macam mana cari nilai median. Rina ingat lagi tak cara nak cari median kalau median tu ada kekerapan? Lupa.
Okey, habis. Aiden, ingat lagi tak macam mana nak cari median kalau ada kekerapan? Ingat. Okey. Ni kamu tanya diri kamu, Kamu tanya diri kamu sebab cikgu dah ada ajar. Kamu tanya diri kamu, siapa yang tak tahu lagi, maksudnya dia tak cukup lagi study. Dia tak tahu mode tu apa, median tu apa, mean tu apa. Cara nak cari mode, cara nak cari median, cara nak cari mean. Okey, jadi kok-koklah masa exam nanti, kalau kamu terlupa sangat nak cari median, kalau ada kekerapan, cikgu bagi tips dekat sini. Cikgu bagi tips. Okey, boleh ke cikgu mula buat? Nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Okey. 7 ni dia ada 4. 7 ni ada 4. Jadi kamu tulis je 1, 2, 3, 4. 8 ni ada 6. Kamu tulis je 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 ni ada 3. 1, 2, 3. 10 ni ada 2. 1, 2. Lepas tu nak buat apa? Pangkahkan kiri 1, kanan 1, 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 kiri 1, kanan 1. Dapat. Ini saja. Kalau dia ada kekerapan, kalau kamu tak tahu sangat, kamu buat macam cikgu ada ajar ni. Dia ada cara dia. Nombor ganjil macam mana, nombor genap macam mana, tapi cikgu tak pergi sentuh pada tu hari malam ni. Cikgu tunjuk macam ni je. Kokoklah siapa-siapa yang tak tahu sangat. Ini je jalan kerja dia. Jadi 8 jam adalah jawapan dia. Maksudnya S. Dapat 1% lagi. Kalau kamu tak tahu cara ni pun kamu tak tahu, maksudnya kamu dah rugi sebanyak 1%. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, ingat soalan bahagian B senang-senang. Dia tak bagi yang susah-susah. Jaranglah dia bagi yang susah-susah. Okey, boleh cikgu teruskan? Nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Okey, habis dekat sini. Okey, ambil serius tau. Cikgu takut nanti benda yang cikgu ajar ni, kamu akan hadapi nanti. Okey, habis dah. Kita dah ada 2%. Okey, kita pergi pula kepada 4A. Kita pergi pula kepada 4A. Okey. Kita pergi kepada soalan 4A. Ini cara menjawab tau semua. Ini cara menjawab. Okey. Pada ruang jawapan, tandakan right pada yang betul. Yang ni ke, yang ni ke, yang ni. Okey, cuba selesaikan. Mana satu jawapan yang betul? Satu minit je tau, 1 minit je. Cikgu, objektif cikgu adalah cikgu nak malam ni kamu tanya, daripada soalan-soalan yang cikgu dah tunjuk ni, kamu kena tanya diri kamu, cukup dah ke aku study? Okey. Nazhan rasa apa jawapan dia, Nazhan? T1 ke, T6 ke, T8? T8. T8. Okey. Cikgu nak tanya. Adam rasa jawapan dia mana? T1 ke, T6 ke, T8? Sama cikgu. Adam rasa mana? T1 ke, T6 ke, T8? T1 kan? Okey. Jadi kalau kamu pernah tanya cikgu kamu kan, cikgu exam nanti dah masuk apa? Kalau cikgu kamu tanya, cikgu kamu bagi jawapan macam ni, semua bab masuk. Maksudnya kamu hati-hati dengan soalan-soalan macam ni. Okey. Jadi kita pergi kepada 54, 47, 40, 33. Cikgu nak tanya, T tu apa? Khairina, T tu apa Khairina? Tahu tak? T tu apa? Tak cikgu. Okey. T adalah tempat. Tempat. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil terms. Kalau T1, ni T1. Ni T2. Ni T3. Ni T4.
T1 dia 54, dia tulis 61. Salah. Itu je. Siapa tak tahu pasal T tu, dia dah terus hilang markah dekat sini. Jadi jangan buat macam tu. Jadi malam ni ambil. Apa yang cikgu dah tunjuk ni ambil. Okey, T6. Dia tunjuk sampai T4 saja. Kita kalau nak dapatkan T6, kita kena teruskan. Okey. Jadi kita tengok perubahan dia. 54 ke 47. 47 ke 40. 40 ke 33. Kalau mau rasa perubahan dia apa? Tolak berapa rasa-rasa? Tolak berapa? 7. Ya, tolak 7 sini, tolak 7 sini, tolak 7. Ambillah 33, tolak dengan 7. Kamu dapat 26. Ambillah 26, tolak dengan 7. Kamu dapat 19. Okey, dia buat sampai T8. Boleh, tak ada masalah. T7, T8. Okey, 19 tolak pula dengan 7. Kita dapat 12. 12 tolak pula dengan 7, kita dapat 5. Kalau kita tengok T6, kita cek. T6 kita adalah dekat sini 19. Okey, betul. T8 tu salah ke? Ya, salah. Kenapa? Sebab T8 kita adalah 5, dia tulis 7. Jadi inilah jawapan dia. 1%. 1 markah. Jadi jangan membazir. T tu dia cakap tempat. Ini je. Tak perlu nak kira panjang-panjang pun. Jadi ingat, yang kamu kena tahu sekarang ni adalah maklumat dasar tu. Okey, jelas ke semua? Boleh faham ke cikgu tunjuk kat depan? Boleh. Okey. Boleh. Bagus. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Okey. Jadi dekat soalan ni ada 3 markah. Ya Allah, tak ada kira-kira pun. Tak ada kira-kira pun. Jadi kita ada 2 bentuk. Ingat, 3 markah dekat sini maksudnya bukan 3 markah semata-mata. 3 markah dekat sini adalah 3/100. 3%. Okey. Jadi, cuba kamu selesaikan. Cikgu nak kamu cuba buat. Cuba buat. Cikgu bagi masa 1 minit je. Tak nak lama-lama. Sebab kalau boleh kita nak cuba pergi sejauh yang mungkin. Walaupun cikgu tahu tak habis benda ni. Tapi kita kena cuba buat. This is right. Right. Tiga. Ya. Oh, sorry. Ingat ke ni? Lab. Sorry, ingat ke lab? Okey. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey. Jadi, penentu kamu punya 1 markah adalah sama ada kamu buat sini betul ataupun salah. Itu je. Tak ada kira-kira. Tak ada tekan kalkulator pun kat sini. Kalau kamu tiba-tiba buat dia betul, kalau kamu buat dia betul semua, kalau kamu tak tahulah semua kan, kamu nak random, buat je lah semua betul. Okey. Maksudnya, kamu akan hilang lah markah. Jadi dekat sini kita cuma just tahu je. Kedua-dua mempunyai 1 permukaan melengkung yang mencantumkan tapak. Jadi kalau kita tengok dekat tapak sini bulat. Jadi mestilah permukaan dia melengkung. Dia melengkung macam ni. Kalau dekat sini tapak dia petak, macam ni dia nak buat melengkung? Sebab dia dalam keadaan petak. Kalau dia melengkung, dia kena macam ni. Jadi dekat sini
Kamu buat je pangkah. Pangkah dekat sini 1 markah. Pangkah dekat sini adalah 1 markah. Jangan membazir. Habis dekat situ. Kedua-dua mempunyai keratan rentas yang seragam. Apa maksud keratan rentas ni? Kamu buka je bulat, kamu buka je petak. Petak ni, piramid ni kalau kamu buka ni lain. Dia adalah lain. Kalau yang ni dia lain. Jadi bila dia lain, kertas rentas dia lain. Jadi bila keratan rentas dia lain, kamu buatlah pangkah. 1 markah. Dah 1, 2. 2 markah maksudnya 2%. Okey, last cikgu nak tanya kamu semua. Kedua-dua bentuk mempunyai 1 puncak. Betul ke salah kalau cikgu cakap dua-dua mempunyai 1 puncak? Betul. Betul. Ini puncak dia. Ini puncak dia yang warna biru tu. Kamu buatlah right 1 markah. 3% dah ada dalam tangan kamu sekarang. 3% dah ada dalam tangan kamu sekarang. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Ingat, kod keluar soalan macam ni, mungkinlah dia boleh ubah bentuk 1 tu jadi bentuk lain, bentuk 2 tu jadi bentuk lain. Tapi yang cikgu ajar ni, cara nak jawab ni, pangkah ke betul ke? Itu yang tips yang cikgu nak bagi. Kalau dia tak tukar, dia terus bagi sebiji macam ni, kamu dah ada 3 markah. Kalau kamu fokus kelas malam ni. Habis soalan ni. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan 5A, 2 markah. Translasi. Macam mana nak cari translasi? Okey, cikgu nak kamu cuba selesaikan soalan ni. Cikgu bagi masa 1 minit. 2 markah. Tak ada kira-kira. Tak ada kira-kira. Siapa pergi tekan kalkulator tu, maksudnya dah hilang 2 markah. Okey, ni 2 markah, 2%. Cuba selesaikan. Tanya diri kamu, aku boleh tak dapat 2%? Okey, cuba selesaikan. 1 minit je, 1 minit je. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi sekarang ni maklumat yang kamu kena ada dekat sini adalah translasi. Translasi ni apa? Translasi ni adalah satu pergerakan daripada objek nak pergi kepada image. Mana satu kalau objek dia? Kalau dia objek, dia ada huruf dia. Kalau dia ada image, dia ada tanduk atas dia. Okey, contoh kalau kat sini kita tahu ni adalah objek. Ini adalah image. Itu cara kita nak tahu dia objek ataupun image. Okey, translasi ni bergerak macam mana? Translasi ni bergerak X, Y. X yang ke sini, kalau dia ke kiri, dia negatif. Kalau dia ke kanan, dia adalah positif. Kalau yang Y ni macam mana? Kalau yang Y ni, kalau dia ke bawah, dia adalah negatif. Kalau dia ke atas, dia adalah positif. Yang ni kamu kena tahu betul-betul. Macam mana nak gerakkan dia? Okey, gerakkan dia. Yang pertama, step dia pilih bucu yang sama. Sini sama dengan yang ni. Yang warna hijau kena sama dengan warna hijau. Ikut kamu nak pilih yang mana? Jawapan ni sama je. Jadi dekat sini cikgu pilih warna hijau. Dia ke kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. 3. X dia. Y dia berapa? Ke atas. 1, 2, 3, 4. Kalau ke atas dia positif 3, 4. Jadi jawapan dia adalah 3, 4.
bulatkan 1 markah. Habis kat situ. Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 2, cikgu buat, cikgu buat dia warna merah. Kalau kamu nak ambil bucu warna merah, kamu kena ambil dua-dua warna merah. Okey, pergerakan dia daripada mana? Pergerakan objek pergi kepada image. Okey, kiri 1, 2, 3, 4, 5. 5 tu ke kiri, negatif 5. Ke bawah 1, 2, 3. Ke bawah sebanyak 3 kali. Ke bawah negatif. Negatif 5, negatif 3. 2 markah. Tak ada kira-kira pun. Tak ada kira-kira pun. Jadi dekat sini kamu dah ada 2%. Jelas ke semua? Boleh faham cara cikgu buat ni? Boleh. Okey, baik. Kalau siapa-siapa yang ada soalan, boleh je terus tanya cikgu. Nanti insya-Allah kalau cikgu okey, cikgu jawablah. Okey, habis dekat sini. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Soalan ni, kiralah cikgu susahlah nak mengira. Dia soalan ni kamu kena pilih salah 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kamu tak tahu sangat, kamu pilih antara 6 ni nak dimasukkan kepada kotak mana yang betul. 1 kotak betul, 1 markah. 2% dah dekat situ. Itu je. Itu je. Cuba je kalau nak jawab dengan betul, yang ni kamu kena mengira. Okey, jadi dekat sini cikgu bagi masa kamu 2 minit untuk cari idea. Ini adalah bab bulatan. Ini adalah bab bulatan. Bab untuk bulatan. Okey, cuba selesaikan. Cari idea apa yang soalan ni cuba nak bagi tahu. Apa yang soalan ni cuba nak bagi tahu. Cari idea. Eh, 1 minit je lah. Lamalah 2 minit. Soalan ni senang je. Okey, 1 minit cuba selesaikan tau. Okey, habis. Aiden, tahu tak tu cara nak selesaikan tu? Bolehlah cikgu. Tak tahu? Okey. Okey, jadi cara nak selesaikan masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan tunjukkan apa yang soalan ni cuba bagi tahu. Okey, soalan ni cuba bagi tahu dia tentang bulatan. Bulatan ni tolonglah study balik. Bulatan ni ada 2 benda je. Sama ada dia nak cari ukur lilik ataupun nak cari luas belah dalam. Tu je. Okey, kita tengok. Rajah contohlah. Rajah di bawah menunjukkan 2 sektor bulatan OUR. OUR yang warna biru. Okey. Dan OTS, ni OTS yang warna hijau. Ni O, ini T, ni S yang warna hijau. Okey, habis dekat situ. Okey, berpusat di O. Maksudnya dua-dua center dia adalah O. Diberi panjang lengkung S
pergi kepada T. Lekuk S pergi kepada T adalah sebanyak 22 cm. Dan O pergi kepada S. O pergi kepada S. Ni 22, ni 21. 21 cm. Okey. Sudut sektor meja OTS. Meja tu maksudnya yang belah luar. Dia adalah 300 darjah. Maksudnya belah dalam tu adalah 60 darjah. Kenapa? Sebab satu bulatan 360 darjah. Ini semua benda asas. Semua benda asas. Okey, habis kat situ. Okey, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham ke sampai situ? Dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Okey, baik. Habis kat situ. Sektor meja O ke R. O pergi kepada R dan R pergi kepada S. R tu 2. RS tu 1. Maksudnya apa? Ini bukan 2 cm. Ini bukan 1 cm. Ini 2 bahagian, 1 bahagian. Maksudnya, kalau panjang dia 21, dia ada 3 bahagian. Kalau kita nak dapatkan 1 bahagian tu berapa? 21 bahagi dengan 2 tambah 1, kita dapat 3. Jadi, 21 bahagi 3, kita dapat 7. Maksudnya kalau panjang ni semua 21 cm, panjang ni kan ni dapat macam mana? Dia kan 2 bahagian. 2 darab 7, kita dapat 14. Oh, ni 14. Ini berapa? Ini kan 1 bahagian. 1 darab 7 kita dapat 7. Jadi ini adalah 7 cm. Itu cara guna nisbah. 14 tambah 7 dapat balik 21. Habis dekat situ. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, habis. Jadi sekarang ni dia minta apa? Hitung perimeter kawasan berlorek. Bila cikgu cakap perimeter kawasan berlorek, ini yang warna merah ni adalah yang berlorek. Perimeter dekat sini kita dah jumpa 22 cm. Dekat sini di 7. Di 7 cm. Ini 7 cm. Jadi kalau kita tengok dekat soalan, ni 22 ni mana? Ya ni 22. 7 ni yang mana? Ini 7. 7 ni yang mana? Ini 7. 60 per 360 ni 60. Cikgu dah buat 60 per 360. 2 darab 22 per 7 darab kotak. Apa tu? Okey. Itulah formula perimeter. Itulah formula nak cari ukur lilit. 2 darab pi darab kotak. Rasa-rasa kotak ni apa semua? Siapa ingat? 2 darab pi darab apa kotak tu? Cari. Ya, jari. Jadi kalau kamu nak cari, yang warna biru, kalau kamu nak cari yang warna biru, ni kamu kena pakai jari dia sebanyak 21. Sebab apa? Jari nak sampai ke warna biru tu 21. Kalau kamu nak pakai yang warna hijau dekat sini, jari yang kamu kena pakai 14 ke 7? Cikgu nak tanya kamu, 14 ke 7? 14 ke 7? Ambil 14 nak cari apa orang kata ukur lilit warna hijau, ambil 14 ke ambil 7? 14. Iya, pandai. Kita ambillah 14. Sebab apa? Sebab jari itu dikira daripada center bulatan sampai ke situ. Jadi jawapan nak kita letak dekat sini 14. Dia nak jari je. Ni 14. Ni 14. Selesai satu markah. Itu je maksud dia. Kenapa panjang sangat ni cikgu terang? Cikgu nak tunjuklah kenapa dia dapat 22, kenapa dia dapat 77, kenapa dia dapat 77. Sebenarnya kalau daripada sini kamu dah nampak lah, ni adalah formula untuk sektor bulatan 2 darab pi darab jejari. Kamu nak ambil jejari mana? Kalau kamu nak dapatkan jejari U pergi ke R, panjang jejari kamu kena O ke R. Kalau kamu nak dapatkan perimeter ataupun ukur lilit dekat S ke T, kamu kena ambil O ke T ataupun O ke S. Jadi 14 tu sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Jelas. Okey, baik. Habis dekat situ.
Okey. Satu markah dekat situ. Satu markah dekat situ. Kita pergi pula kepada markah yang kedua. Kita pergi pula kepada markah yang kedua. Cikgu nak kamu cuba tekan kalkulator. Bila kamu tekan kalkulator, berapa jawapannya dalam kotak ni? Mana nak ditekan? Tekan tu semua, cikgu nak kamu tekan dalam kalkulator dapat berapa, lepas tu bagi tahu cikgu. Jawapan dia ada belah atas ni je. Kalau kamu dapat jawapan lain, maksudnya kamu salah tekan kalkulator. Okey, cuba selesaikan. Cuba buat. Buat tau, buat. Ingat, ini adalah serius, tak main-main je. Kat sini cikgu tengah ajar kamu cara nak tekan kalkulator kalau soalan dia dalam bentuk bulatan. Tak payah hantar kat cikgu. Kamu sendiri tanya diri kamu, aku boleh buat ke tak? Okey. Habis dekat situ. 1 minit. Tepat pukul 9.42 cikgu tunjuk jalan kerja dia. Okey, jelas ke semua? Wan Naim, dapat ke jawapan dia Wan Naim? Dapat. Okey, bagus. Cara nak tekan kalkulator, semua orang tengok kat depan. Tekan dulu yang dalam kurungan ni. Kalau dia ada pecahan, buat kurungan. Contoh, 60/360. Kamu boleh buat 60 bahagi 360. Kalau kamu nak dapatkan jawapan dalam perpuluhan, kamu pakai bahagi. Kalau kamu nak dapatkan jawapan dalam pecahan, kamu pakai per. Sekarang kita pakai bahagi sebab apa? Sebab jawapan tak ada yang ditulis dalam keadaan pecahan dekat atas. Semua perpuluhan. Habis kat situ. Darab 2. Darab 2. Darab 22/7. 22 bahagi 7. Akhir sekali darab 14. Okey, cuba masing-masing tekan kalkulator. Dapat berapa kat sini? Dapat berapa? Nak dengar suara sikit? 14.67. Okey, pandai. 14.6 kita bundakan, kita dapat 14.67. 14.67 tambah 7 tambah 7 tambah 22. Dapat berapa? Dapat berapa 36. semua? 36. Ya, 50.67. Jadi kita dah dapat jawapan dia, 50.67. Satu markah. Cara kamu nak fahamkan apa benda yang kena letak dalam kotak tu. Kotak tu adalah jejari. Satu lagi markah, cara kamu tekan kalkulator. Jadi dekat sini 2% 2 markah. Jelas ke semua untuk soalan ni? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Bagus. Jangan main-main. 2% tu jangan main-main. Tak ada guru yang boleh bagi markah saja-saja lebih daripada 1%. Tak boleh. Paling tinggi pun markah kesian 0.5. Ataupun 1. Tak boleh lebih daripada 1. Dah ditetapkan syarat ni. Sebab apa? Kalau dia bagi lebih daripada 1, dia boleh kena soal balik. Kenapa markah dia lebih daripada 1? Sebab apa? Kalau dia tak ada hujah. Saya bagi markah sebab saya kesian. Kesian minimum dia bawah 1. Sebab apa? Markah kesian patutnya tak ada pun. Jadi kat sini adalah 2% 2 markah. Okey, habis dekat sini. Okey, jadi kita pergi kepada bahagiasi. Kita dah bahagiasi dah tadi. Kalaulah kamu fokus tadi, apa yang cikgu selesaikan satu. Semua penyelesaian cikgu bagi beserta dia punya hujah. Beserta kenapa dia macam ni, kenapa dia macam tu, kenapa macam ni, kenapa macam tu. Dan kalau kamu fokus, kamu salin jalan kerja. Tak ada jalan kerja sangat pun. Kamu salin cara nak dapat. Tadi kamu dah ada 20%. Kamu dah ada 20 markah. Senang-senang je kamu dah ada
20 markah. Takkanlah bahagian A kamu terus kosong. Kalaulah bahagian A 20 markah, kamu tak boleh ke nak skor dapat 10, dapat dah 10. Okey, dapat dah 30. Kalau bahagian C ada juga cara nak jawab dia. Okey, nanti cikgu ajar. Cikgu nak pergi kepada bahagian C dah ni. Daripada 60 markah, cikgu akan ajar kamu. Kenapa 60 markah ni? 60 markah. 60 markah dekat sini adalah 60/100. 60%. Siapa nak A, dia mesti skor atas 50. Dan dekat sini cikgu akan ajar kamu cara nak skor bahagian C. Kalau kamu tak tahu sangat pun, kamu boleh skor atas 30%. Okey. Okey, jadi cikgu nak mulakan kepada bahagian C. Boleh ke semua? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, bahagian C dia dah masuk kepada kira-kira. Okey, bagus. Okey, bahagian C dah mula masuk kepada kira-kira. Kalau dia tak ada kira-kira, macam soalan 1A ni. Macam soalan 1A. Contohlah kita pergi kepada soalan 1A. Senang je. Sebenarnya benda-benda ni soalan yang senang. Cuma kalau kita tak tahu cara nak buat, kita terus hilang markah. Soalan bahagian C, 1A. Cikgu bagi masa untuk kamu berfikir 1 minit. Cikgu nak tahu kamu ada idea ke tak. Kalau kamu ada idea, kamu layak dapat 2 markah ni. Iaitu 2/100. Okey, cuba selesaikan soalan 1A. Cikgu masa 1 minit Okey, ada idea tak tu? Aiden, ada idea tak cara nak selesaikan ni? Ya. Okey. Jadi cikgu akan selesaikan cara nak buat soalan 1A. Okey. Yang pertama sekali, kita tengok dia punya set semester. Cari set semester dia. Set semester tu 8 kad daripada E hingga L. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. 8 kad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini semua jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Dia kata pula seterusnya. Dia kata Q ialah peristiwa mendapatkan kad vokal. Okey, mana satu kad vokal dekat sini? E, I, A, B, E, I. Okey, kita ada E dengan I. Okey, cikgu nak tanya kamu. Sekarang soalan nombor 1. Dia kata tata tak ada set untuk Q pelengkap. Apa jawapan kalau Q pelengkap? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa jawapan kalau Q pelengkap?
Apa dia? Kita tak tahu, lupa dah. Q pelengkap Boleh adalah try. iya. Q pelengkap adalah selain daripada Q. Jawapan dekat Q tak boleh ada dalam jawapan Q pelengkap. Contoh, E dengan I dah ada dalam Q. Yang lain semua kamu masukkan dalam pelengkap. F, G, H, masukkan F, G, H, J, K, L. J, K, L. Itu yang dimasukkan dengan pelengkap. Itu yang dimasukkan dengan pelengkap. CD saja kalau kamu dah boleh faham, tak ada kira-kira pun. Soalan pula boleh tanya pasal abjad A, B, C, D, E, F, G. Okey. Jadi ini 1 markah. 1%. Jelas ke semua? Soalan kat depan cikgu jawab, boleh faham? Relax. Boleh. Okey, salin tau salin. Nanti jangan terkejut. Kok keluar ke, ataupun benda soalan yang sama ke. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Perkataan word apa ni F G H I J F G H J K L. Yang pertama kita kena bagi tahu dalam bentuk perkataan apa benda ni. Kalau Q ni huruf vokal, maksudnya ini adalah huruf apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Huruf apa tu? Konsonan. Ya, huruf konsonan. Jadi dia kat sini 1 markah. Dah ada 2 markah. Selesai. Susah ke? Tak susah. Ini je jawapan dia. Ini je jawapan dia. Cuma dia nak keluarkan maklumat. Kamu kena tahu pasal set semester. Macam mana cikgu keluarkan maklumat. Kamu kena tahu pasal huruf vokal. Dan akhir sekali kamu kena tahu pasal Q pelengkap. Lepas tu kamu tak perlukan jalan kerja pun. Inilah jalan kerja dia. Terus dapat 2 markah. 1A selesai. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, habis soalan 1A, kita pergi pula kepada soalan 1B. 1B ni dia main cikgu minta izin untuk langkah 1B 1B ni dia main pusing-pusing. Cikgu tak nak, cikgu nak pergi kepada yang ada pengiraan sikit. Kita tak ada lagi yang kira-kira kan. Okey, jadi kita nak masuk kepada pengiraan. Kita nak jawab kepada soalan-soalan yang ada pengiraan. Soalan-soalan yang ada kira-kira. Okey, jadi soalan yang ada kira-kira, cikgu nak masing-masing cuba jawab. Jawab dan hantar dekat cikgu. Kamu kena faham. Soalan C ni senang je, tapi 3 markah. Okey, cikgu nak kamu cuba buat dekat cikgu, hantar dekat cikgu. Cikgu nak tengok kamu layak tak dapat 3 markah. Okey, cuba selesaikan soalan C. Cikgu bagi kamu masa 2 minit. Tak apalah, cikgu bagi kamu masa 3 minit. Okey, 3 minit ni lama. Cuba selesaikan 3 minit dari sekarang. Cuba buat cuba kira, cuba kira. Buat kira-kira tu, kok masuk nanti. Okey, 2 minit lagi. Hantar kat cikgu Cikgu nak tengok dapat buat tak?
Okey, bagus. Ada yang nak buat? Cikgu tunggu lagi. Okey, 1 minit lagi. Assalam, saya Alan. Betul tak cikgu? Okey. Cikgu akan tunjukkan Okey. Ingat cikgu nak kau ambil serius Ambil serius yang ni tau. 3 markah bermaksud 3%. Dan kalau soalan ni keluar sebiji dan kamu tak cuba buat malam ni, kamu rugi. Kamu adalah rugilah. Rugi sebab tak ambil peluang untuk cuba buat. Okey, jadi habis sudah masa. Jadi yang dah buat boleh cek jalan kerja yang cikgu tunjuk. Yang tak tahu boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Okey, semua boleh ke cikgu nak cuba buat dekat depan? Boleh ke? Boleh. Okey, baik. Boleh. Baik, kita punya soalan adalah K tambah 3M sama dengan N. Ini. Hitung nilai K. Kita nak cari nilai K bila? Bila M sama dengan negatif 2 dan N sama dengan 3. Nak buat macam mana? Kita nak cari nilai K bila M sama dengan negatif 2. Masukkan nilai M. M kita adalah negatif 2. Masuk negatif 2. Sama dengan N. N kita 3. Macam tu je. Kita buka kurungan K. 3 darab negatif 2 dapat negatif 6 sama dengan 3. Negatif 6 pindah ke sebelah. Kita nak cari K kan. K tu kena duduk sorang-sorang. Jadi 3 negatif pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Dia jadi apa? Positif. Positif 6. K 3 tambah 6 dapat 9. Ini je. Ini je. Sini 1 markah. Siapa yang dah masukkan nilai 1 markah? Siapa yang dah alih dekat sini 1 markah? Yang ni 1 markah. Inilah. Senang je. Okey, senang je. Tapi dia kamu akan rasa susah yang pertama bila kamu tak cuba nak buat. Kalau kamu tak cuba nak buat, kat sini kamu dah rasa, betul ke ni? Cikgu bagi tahu betul-betul. Kalau lah guru kamu cakap, kamu tanya guru kamu, tak tahu, kalau lah cikgu tu cakap macam tu kan, cuba kamu tanya cikgu sekolah kamu. Cikgu, nanti final UASA masuk soalan apa? Kalau cikgu kamu cakap, tak tahu lagi. Cikgu pun tak tahu soalan tu masuk macam mana. Maksudnya kamu kena fokus betul-betul apa yang cikgu ajar kat depan. Kalau cikgu tu cakap bab 2, bab 3, bab 4, maksudnya soalan tu cikgu tu yang buat sendiri. Tapi kamu jangan ingat soalan ni masuk sebiji ke, masuk tak sebiji ke, itu belakang cerita. Yang penting dekat sini adalah kita tahu cara nak selesaikan. Kalau soalan tu dia tukar K jadi X. Dia tukar M jadi 10, N jadi 7. Bila kamu dah tahu cara nak buat selesaikan, tukarlah apa-apa huruf pun, tukarlah apa-apa nombor pun, kamu boleh selesaikan. Itulah yang cikgu cuba ajar malam ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, bagus. Kita pergi pula kepada D, simplify. Yang ini berapa markah? Yang ini adalah 3 markah. Kamu tengok, kalau kamu dapat soalan ni 3 markah C, 3 markah D, kamu dah ada 6%.
6/100 tu kamu jangan rasa kecil, kamu jangan rasa macam aduh pening lah cikgu. Okey. Yang ini cikgu bagi masa untuk kamu selesaikan. Yang ni cikgu bagi masa 4 minit. Cuba buat, cuba buat. Tak tahu tak apa, cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan. Tak tahu tak apa. Okey, cuba selesaikan. Cikgu cari ni formula permudah. Ada tak? Cikgu nak buat apa teks? Formula dia. Okey. Yang ni cikgu ada ni. Kejap semua. Okey. Ni. Kapan kejap semua. Cikgu tengah cari satu formula tu. Kejap cikgu bagi minta izin 1 minit jap. Cikgu nak bagi kamu buat tapi cikgu tak nak lah. Cikgu nak bagi tips lah juga kat sini. Mana formula tu kan? Sekejap cikgu bagi tips. Okey. Okey, kejap cikgu nak zoom. Masing-masing ada ke kat sini nak dengar suara sikit? Ada. Okey, baik. Okey, kejap. Cikgu dah jumpa dah. Aduh, dah tak nampak lah. Siapa ada buku teks boleh buka muka surat 37 Pula cikgu ni jap Ni buat kejap semua. Cikgu tak nak kamu main buat je. Sebab cikgu tahu ada yang tak tahu ni. Cikgu ajar. Sebab dia pakai formula Sorry. Cikgu tak ready awal yang ni tadi. Surat 37. Okey, formula ni salin. Formula ni salin. Sebab formula ni kamu akan pakai sampai form 5. Okey, cuba selesaikan berdasarkan formula yang cikgu bagi, maklumat yang cikgu dah bagi, cuba selesaikan soalan ni. Soalan ni adalah sebanyak 3%. Okey, cikgu bagi masa daripada sekarang 3 minit, cuba selesaikan. 3 minit. Boleh ke nak dengar suara sikit? Boleh ke? Boleh. Okey, baik. Okey.
Okey, bagus. Ada yang dah dapat jawab. Bagus, Eden. Bagus. Pandai. Okey, bagus. Cikgu suka. Okey, 2 minit lagi. Ya, bagus. Pandai. Okey, bagus. Ingat, cuba. Kalau siapa tak dapat pun, jangan tinggalkan kosong. Jangan tinggalkan kosong. Ingat tu. Siapa yang tinggalkan kosong, maksudnya dia biar je dia hilang 3%. Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu nak selesaikan soalan dekat depan. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Okey, salin. Salin. Apa yang cikgu buat malam ni, cuba untuk salin. Cikgu takut. Okey. Jadi salin. Jadi soalan di I tambah 5 per 3I tolak F bahagi I kuasa 2 tolak 25, 24I tolak 8F. Macam mana nak selesaikan kalau pecahan tu dalam bentuk bahagi? Siapa boleh bagi tahu cikgu, kalau dia bahagi kita nak selesaikan macam mana? Kalau dia dalam keadaan bahagi kita nak selesaikan macam mana? Ingat, yang pertama sekali kita kena tukarkan kepada darab. Kita kena tukarkan dia kepada darab. Cara nak tukarkan pecahan kepada darab ni macam mana? Pecahan yang nombor 2 terbalikkan. Yang duduk atas pergi ke bawah, yang duduk bawah pergi ke atas. Jadi, I tambah 5 per 3I tolak F. Bagi ni jadi darab. Yang bawah, yang warna biru, 24I tolak 8F per yang belah atas ke bawah, I kuasa 2 tolak 25. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey, perhatikan elok-elok yang cikgu buat kotak hijau. 24I tolak 8F. Yang ni boleh difaktorkan lagi. Macam mana nak faktorkan? Ambil sifir sama. Nombor cari sifir sama. Huruf cari huruf sama. Sekarang huruf dia I dengan F. Jadi lain. Jadi tak boleh. Tapi nombor tu adalah sifir sama. 24 ada dalam sifir 8. 8 pun ada dalam sifir 8. 24 bahagi 8 dapat 3I. 8 bahagi 8 dapat 1F. 8 tu nak letak mana? Letak dekat luar. Jadi, dekat sini kita akan ada I tambah 5. Tengok kita akan ada I tambah 5. 3I tolak F. Darab yang warna hijau tadi. Ni 8 dalam kurungan 3I tolak 1F. Per dengan pecahan. Habis dekat situ. Untuk warna hijau tu, jelas ke semua warna hijau tu? Boleh faham? Boleh. Okey. Kita selesaikan pula kepada yang warna biru. I kuasa 2 tolak 25. I kuasa 2 tolak 25 ni nak buat macam mana? Tengok formula yang cikgu bagi ni. Dia
kuasa 2 kuasa 2. Jadi kita kena buat dia punya kuasa 2. I kuasa 2 tolak 25 ni macam mana nak buat kuasa 2? Kita buat punca kuasa 25, kita tekan kalkulator, kita akan dapat 5 kuasa 2. Kenapa kita nak dapatkan I kuasa 2 dengan tolak 5 kuasa 2? Sebab kalau dalam formula ni A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan. Jadi kita akan dapat A kita I, B kita 5. A kita sama dengan I, B kita sama dengan 5. Nak buat apa A dengan B tu? I dengan 5. Buat sahaja dia dalam keadaan A tambah B. A tambah B. A kita I tambah B. B kita 5. I tambah 5. Kemudian yang kedua A tolak B. A kita I tolak B kita 5. Selesai. Jelas ke? Boleh faham ke sampai situ? Boleh. Okey. Jadi kita salin. I tambah 5. I tolak 5. Inilah dia. Senang je. Senang je. Tapi dengan syarat kamu kena tahu benda ni. Kamu kena tahu benda ni macam mana nak selesaikan. Habis dekat sini. Cikgu harap jelas lah. Okey. Kemudian ni tak bentuk termudah lagi. Bentuk termudah kamu cari. Kamu tengok I tambah 5 dekat sini dia sama dengan I tambah 5. Jadi kamu boleh potong. Kamu boleh potong I tambah 5. 3I tolak F ni dia sama dengan 3I tolak F. Dia boleh potong. Jadi dia tinggal apa? Dia tinggal 8. Bawah dia tinggal I tolak 5. Itu maksudnya permudahkan. Itulah yang dimaksudkan dengan permudahkan situasi di bawah. Okey, senang je. Senang je. Cikgu ulang balik. Step pertama cikgu, kalau dia dalam keadaan bahagi, tak kisahlah pecahan tu kalau cikgu cakap 1/2 bahagi 3/5. Step pertama tu kamu kena tukarkan. Daripada bahagi dia jadi darab. Macam mana? 1/2 darab. 3 ni tadi duduk atas, bagi dia duduk bawah pula. 5 ni duduk bawah, bagi dia duduk atas pula. Tu maksud cikgu. Itulah maksud cikgu. Okey. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, kenapa cikgu boleh potong atas bawah? Okey, tak apa. Cikgu tunjuk ke? Cikgu buat 5/10 darab. Cikgu buat 5/10 darab. Cikgu buat 10. 100 lah. Cikgu buat ni lah. Cikgu buat dalam kurungan. Okey. 107. Dengan 5/3. Okey. Kamu tengok ni. Kenapa cikgu boleh potong atas bawah? Kalau dekat atas ada 5, dekat bawah ada 5. 5 bahagi 5 dapat berapa? Cikgu nak tanya kamu. 5 bahagi 5 dapat berapa? 1. 5 bahagi 5 dapat berapa? 1. 1. Kamu boleh potong. Lepas tu kamu buat pula dekat sini 10 bahagi 10. 10 bahagi 10 pun dapat 1. Kamu boleh potong. Jadi dekat sini kita tinggal 7/3. Tu maksudnya kalau cikgu nak nampak kat kamu kenapa cikgu boleh potong. Dekat sini I tambah 5. Cikgu potong I tambah 5. Sebab apa? Sebab bila dua-dua ni dibahagikan, dia akan dapat 1. Lepas tu cikgu nak tunjuk kat kamu 3I tolak F. Dekat sini 3I tolak F nilai yang sama. Jadi cikgu boleh potong. Jadi yang tinggal dekat sini adalah 8 dengan I tolak 5. Jadi itulah jawapan dia dekat sini 3%. Cikgu susah lah. Kalau susah pun jangan tinggal. Dekat sini kalau kamu terbalikkan sahaja, kamu dah dapat 1 markah. 1 markah kat situ. Jadi jangan orang kata jangan bila kita tak tahu benda tu kita terus tinggal. Terbalikkan ni 1 markah ya. Sebab itu adalah markah jalan kerja konsep kita panggil. Yang ni takkan kamu tak tahu yang ni. Yang ni 24 tolak I tolak 8F. Ini pun boleh dah dapat boleh jadi dia kamu dapat 1 markah dekat sini.
1 markah. Walaupun dia 3% sampai jawapan, tapi kamu buat sampai situ je. Mungkinlah dengan ihsan guru kamu boleh dapat 2 daripada 3. Kamu boleh, walaupun tak tahu cara nak buat. Walaupun tak tahu cara nak buat, tapi kamu usaha juga nak nampakkan dekat guru kita tu, kamu dah terbalikkan. Kamu dah faktorkan satu-satu. Kamu boleh dapat 2 markah kat sini. Kalau tak 2 markah pun boleh dapat separuh markah. Jadi dekat sini ni benda penting. Benda yang kita kena tahu. Tak dapat full, jangan tinggal semua. Dapat sikit pun jadilah. Itu maksudnya cara menjawab. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Cikgu harap jelas tau. Cikgu harap masing-masing fokus. Salin. Tak tahu salin. Salin. Malam ni adalah malam yang penting. Cikgu tunjuk setiap soalan satu-satu. Okey. Habis. Kalau kita kira tadi, kita dah pergi Okey, kalau kita kira tadi, dekat bahagian B kita dah ada 20 markah. Lepas tu kita dah jawab soalan A ada 2 markah kat sini. Lepas tu kita dah jawab soalan C ada 6 markah. 20 tambah 2 yang atas tu tambah 6 yang sekarang. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat, kita buat berapa cikgu tu lupa dah. 20 tambah 2 tambah 6, kita dah ada 28%. Jadi malam ni kita dah study sebanyak 28%. Kenapa cikgu boleh cakap 28%? Sebab bila cikgu dah tunjuk ni 28% ni, kalau kamu salin apa yang cikgu tunjuk betul-betul satu-satu, kok masuk tu lebih kurang sama, kamu boleh dapat 28. Habis dekat sini. Okey, jadi cikgu harap masing-masing ambil serius lah. Macam mana kita nak dapatkan markah ni. Ingat, bila kita tak tahu, alamak susahnya cikgu. Susah pun kamu terbalikkan je lah benda ni, kamu still boleh dapat markah lagi. Dengan satu syarat, jangan tinggalkan kosong. Ingat tu. Jelas ke semua? Boleh faham ke ayat cikgu tu? Boleh. Okey. Bagus. Okey, jadi dekat sini cikgu akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Yang ni tak ada kira-kira, tapi tak apalah. Okey, soalan 2A. Mana satu garis lurus yang lagi cerun? Silap. Mana satu garis lurus yang mempunyai kecerunan yang lebih kecil? Macam mana nak kira kecerunan? Ingat tak? Kecerunan ada 3 jenis. Kalau kamu tak tahu pun, kamu tengok pun, kamu dah tahu dah. Mana lagi cerun? MN ke KL? KL. Ya, KL. Jadi sekarang dia kata garis lurus manakah punya kecerunan yang lebih kecil? Jadi jawapan dia adalah MN. 1%. Ingat, kamu betulkan mindset kamu tu bukan 1 markah, tapi 1%. Dah dapat 1%. Habis dekat situ. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Okey, kita pergi kepada soalan C. Ni 2 markah aja, kamu jangan ingat susah pula. Okey, kita pergi kepada soalan C. Jangan rasa susah, jangan rasa susah. Kita cuma tak tahu cara nak buat je lagi. Bila kita dah tahu cara nak buat, senang je insya-Allah. Okey, sekarang daripada soalan ni cikgu bagi kamu masa 3 minit untuk cuba selesaikan soalan ni. Soalan ni 2 markah aja 2 markah. Kalau 2 markah maksudnya apa? Maksudnya jalan kerja dia pendek. Kalau soalan tu 3 markah, maksudnya jalan kerja panjang sikit. Kalau soalan tu 4 markah, panjang sikit lagi. Sekarang kalau dia 2 markah, kamu jangan pening-pening. Kalau kamu pening, maksudnya kamu pilih jalan yang salah. Soalan ni senang je. Okay, cuba selesaikan. Cuba buat cuba buat. Cuba buat semua, jangan main-main malam ni. Cuba buat.
Okey, 2 minit lagi. Cuba buat semua, jangan down, jangan down. Jangan down. Okey, bagus. Sudah dia dah hantar. Okey, macam tu je. Cumanya ada tersilap sikit. Okey, 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Aiden, dapat tak Aiden? Dapat. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan pergi kepada soalan C. Ni soalan yang terakhir lah untuk malam ni Lepas tu cikgu bagi nasihat sikit, lepas tu habis dah kelas kita. Okey, jadi kelas kita A kuasa 2 tolak 16B sama dengan C kuasa 2. Express B, ungkapkan B. Bila dia cakap ungkapkan B, maksudnya dia nak tanya B tu sama dengan berapa. Itu je yang kamu kena faham. Kalau dia cakap ungkapkan X, maksudnya X tu sama dengan berapa. Sama dengan apa? Kalau dia cakap ungkapkan Y, maksudnya Y tu sama dengan apa? Tak payah kamu nak faham sebutan A dan C semua. Faham kan yang tu je? Sekarang ni bila dia kata ungkapkan B, kamu kena buat B ni sama dengan berapa? Jadi nak selesaikan dia, yang pertama adalah bila kamu nak tinggalkan B tu seorang-seorang, kamu pindahkan A kuasa 2 ke sebelah. Negatif 16B C kuasa 2. A ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Kemudian nak B tu, negatif 16 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. C kuasa 2, A kuasa 2 sama dengan negatif 16. Habis. Cumanya kalau nak lagi perfect, yang ni siapa dah buat sampai sini dah boleh dapat 2 markah. Dah boleh dapat 2 markah. Tapi kalau nak lagi perfect, nak dapat tu lagi cantik, ni negatif ni, kamu bawa ke atas, dia akan jadi negatif C kuasa 2 tolak A kuasa 2 sama dengan 16. Kamu boleh negatif darab C, kamu akan dapat negatif C kuasa 2, negatif dengan negatif dapat positif A kuasa 2 per 16. Itu kalau nak lagi lawa, nak jawapan lagi cantik. Maksudnya hilangkan dia punya negatif. Tapi kalau dekat sini, sampai sini kamu dah buat dekat sini, kamu boleh dapat 2 markah dah. Sebab itulah cikgu cakap, bila kita tak tahu, jangan tinggal kosong. Jangan tinggalkan kosong. Negatif, pindah ke sebelah, dia bukan jadi positif.
Dia negatif 16 ni dalam keadaan darab, pindah ke sebelah, dia jadi sekarang dalam keadaan pagi. Habis dekat situ. Okey, semua okey ke sampai sini? Nak dengar suara sikit okey ke? Okey. Okey, jadi cikgu ada lagi 3 minit lebih. Cikgu nak bagi nasihat lah sikit. Okey, jadi untuk kertas UA